أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada musim surau, pada tahun puasa, pada tuan-tuan imam, pada bilal, tuan-tuan syiah, pegawai surau, seterusnya pada tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu, walaupun bukan asalnya jadual saya, yang memang jadual saya tak dapat berjumpa. Minta maaf banyak. Ya, hari Minggu yang lupa. Satu lagi, ya, minta maaf banyak-banyak. Ya, istilahnya teknikal. Saya pergi Pak Imam, tapi tak sampai. Kalau cerita malu, tapi nak cerita juga lah. Ya. Saya bangun pagi tu, bila handset saya bunyi tu, saya bangun. Saya tengok jam 5.30. Alhamdulillah dapat bangun 5.30. Saya siap-siap nak pergi, saya tengok jam 5.50. Sempat lah. Saya terus ya, keluar rumah tu saya perasan kenapa dah cerah ya. Jerbu pun dalam hati tu, jerbu pun. Sampai RTB, apa cerah sangat ni. Saya buka radio, water berita, tengok jam pukul 7. Terus sembahyang kat RTB, pukul 7 sembahyang subuh. Mak ni siapa macam di tengok jam 5.30. Saya balik tengok jam, betul tak mati jam tu, memang betul jam hidup. Mungkin maknanya kalau saya datang sini pun tak sembahyang tu subuh pukul 7. Saya kata kenapa? Cerah kan? Buka radio atau berita pukul 7. Wallahu a'lam ya. Malam tu memang tiba lewat dah. Pasal ada mesyuarat keluarga sampai pukul 1 balik tu tak boleh terus tidur kan, kat pukul 2 boleh tidur. Rupanya saya balik tengok handset, maknanya yang saya bangun tu share telefon saya tu lah 6.30 tu kan, tengok 6.40. Maknanya saya bangun tu 6.40 lewat. Minta maaf banyak ya. Tu hari ini dalam sejarah tu tak pernah gitu ya. Jadilah itulah sebenarnya tuan-tuan ya, kita merancang, kita berusaha semuanya ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat sekarang ni tuan-tuan, apa yang berlaku semuanya ya, menjadi pengajaran kepada kita ya. Itu apa yang berlaku pada saya. Dan hari ini maknanya kita ya, dimaklumkan dan kita diberitahu bahawa ya, keadaan MH370 okay, ya, dengan maklumat yang terkini ya, mana kapal terbang tu istilahnya dah tak ada lah ya. Tapi tuan-tuan kalau kita ya, melihat kepada peristiwa itu dan juga peristiwa-peristiwa yang lain yang jerbu ya, yang tak ada air ya. Yang lepas kita ya, orang lempit terlibat ya, dengan keadaan tak ada air. Ada orang yang nakal ni dikaitkan dengan politik ya, pasal negeri dengan pusat tak ngam. Tapi rupa-rupanya sekarang ni di Johor pula dicatuh kan. Sekarang ni di Johor pula dicatuh. Jadi keadaan tu pun ya. Jadi apa yang ya, saya nak ya, untuk apa yang berlaku khususnya pada ya, MH370 sebenarnya dia memberikan tazkirah ataupun peringatan kepada kita. Ada 4 golongan
yang saya rasakan yang perlu untuk menjadi peringatan. Yang pertama kepada kita ni, orang awam, maknanya tidak ada kaitan lah, orang awam untuk muhasabah diri kita. Untuk muhasabah diri kita bahawa yang pertama nak sebut, mati itu bila-bila. Mati itu bila-bila. Seolah-olah kalau kita bahasa kasarnya kita, tapi jangan jadikan isu lah. Kalau bahasa kasarnya kita ni, orang yang pergi naik kapal terbang tu seolah-olah dia beli tiket maut, tiket untuk mati. Kalau tahu memang tak pergi. Oleh kerana tak tahu, sebab tu lepas tu ada cerita, ada yang orang bertangguh-tangguh 3-4 kali tak pergi, tiba-tiba malam tu pergi, yang dalam penumpang. Ada yang nak pergi, sepatutnya pergi, rupanya tak pergi. Maknanya Allah Ta'ala nak panjangkan. Jadi yang pertama, muhasabah kita ni, maknanya mati itu bila-bila boleh berlaku. Jadi maknanya kita kena ada persiapan. Yang kedua, kita tak tahu mati kita kat mana. Mati kita tak kat mana tu kita tak tahu. Jangan kita rasa kita selesa. Bila kita berada di negeri misalnya di Malaysia, yang tidak ada bencana alam yang besar, kalau di Indonesia ada gunung berapi, pernah berlaku tsunami di Aceh, di Jepun ada tsunami, kemudian di tempat lain ada taufan dan sebagainya. Tempat kita tak ada, kita rasa selesa, Malaysia masih aman. Yang itu pun kita kena fikirkan, berpandukan kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui bila berlakunya kiamat. Yang tahu bila kiamat tu hanya Allah. Ataupun yang siapa yang tahu bila kita mati hanya Allah. Dan dialah yang menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan Allah Ta'ala. Walaupun kita boleh buat benih hujan, tapi belum tentu kita tabur benih boleh hujan. Sebab kita nak tabur benih pun tengok kepada awan. Tak? Awan tu Allah Ta'ala punya. Ini ada sebahagian kita yang tak mengaji, takut apa kita kemarau, kita boleh buat benih hujan. Padahal awan tu Allah Ta'ala punya. Sebab tu nak tabur benih hujan pun ditangguh-tangguh dah. Sebab apa? Tak sesuai lagi. Kan? Awan tak sesuai. Kita kena ingat. Maknanya yang menurunkan hujan Allah. Dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim perempuan. Perempuan yang mengandung tu, walaupun dalam kandungan dia, yang tahu Allah. Mungkin sekarang boleh scan jantina lelaki perempuan boleh tahu, tapi dia tak tahu bila boleh keluar. Dia hanya boleh jangka je. Dia boleh jangka je. Baru ni guru saya lahir, mengandung 7 bulan. Anak dia tak sampai sekilo kan. Anak tak sampai sekilo, kecil. Semalam saya buat gotong royong, dia datang dah 3 bulan lebih. Allah Akbar. Dengan buku ni, panjang buku ni kok bergerak. Lahir 7 bulan. Jangka lah, dia buat orang dia boleh buat, tapi lahir. Maknanya perempuan yang mengandung tu pun dia tak tahu bila boleh bersalin. Macam kita minta maaf sebut, kita pergi tandas sakit perut, kita tak tahu. Itu anak kita marah anak kita. Tadi ada tandas tak nak berak, dah naik kereta baru nak berak. Kalau anak yang cerdik tu, ingat berak boleh ejah-ejah ke yang
Kalau dia kata betul, ingat berak boleh ejas-ejas ke ya? Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Kita tak tahu apa yang akan berlaku esok, tak tahu. Macam tadi tu, yang beli tiket tu dia tak tahu apa yang akan berlaku. Dan tidak seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kita tak tahu di bumi mana. Sampai hari yang ke-17 ya. Hari yang ke-17 cari pecah rekod ya. Yang paling lama. Padahal ya, satelit, radar, kecanggihan kan, kecanggihan bumi lagi hebat tuan, kecanggihan macam-macam canggih masih dah sampai 17 hari. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuan. Jadi yang pertama untuk orang awam ni kita muhasabah diri. Muhasabah diri, maknanya kita kena ada buat persiapan. Yang kedua untuk keluarga. Untuk keluarga, sanak saudara ataupun rakan yang rapat dengan dia. Sebagai apa hikmahnya berlaku ni? Supaya dia lebih untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia di antara orang yang diuji oleh Allah. Maka bila kita diuji oleh kesusahan, Allah Ta'ala kata hadapilah dengan sabar, dengan banyak sembahyang. Sebab tu kita tengok Alhamdulillah di sana sini kita disuruh berdoa untuk keselamatan kan. Lepas tu dianjurkan sembahyang hajat dan sebagainya Jadi maknanya dengan peristiwa ini ramai orang yang ingat Allah. Bukan sekadar keluarga yang terdekat. Yang keluarga yang terdekat tu lebih-lebih lagi. Mungkin sebelum ni kita nak berdoa tu jarang sangat, susah nak berdoa. Bila peristiwa ni kita berdoa, lebih ingat Allah. Sebab tu bila kita tengok wartawan, bila tanya, kita redha, Alhamdulillah. Cuba tonton hari ni ngadap TV kan. Beza di Malaysia dengan yang ada di Beijing. Yang di Beijing sampai merong, sampai kena halau. Sebab apa? Dia tak boleh menghadapi dia memekik apa semua. Tapi yang di Malaysia terkawal. Sebab bila tanya redha, moga-moga dia ditempatkan di tempat yang mulia. Itu untuk mana? Untuk keluarga. Yang ketiga, muhasabah untuk siapa? Untuk mas yang punya kapal terbang dan untuk kerajaan. Dia kena muhasabah. Jangan semata-mata bergantung dengan alat yang canggih. Di antara kapal terbang yang tercanggih kan Indonesia, di antara kapal terbang yang tercanggih. Hari pertama tu kita dengar tu diceritakan tentang kapal terbang tu, kecanggihan dia. Tetapi kita kena ingat semuanya bergantung dengan Allah. Sebab tu ada dikeluarkan muhasabah. Kapal terbang yang ada baca doa ketika nak bergerak, di antaranya Brunei dengan Arab Saudi. Mungkin sebagai muhasabah. Ada yang sentuh, jangan ada hidangan arak. Sebab ada emas pun ada hidangan arak, padahal negara Islam. Itu mungkin untuk muhasabah. Maknanya jangan ada unsur-unsur maksiat. Jadi kalau selepas ni tak berubah tuan-tuan, itu maksudnya beratlah kita. Kemudian yang keempat, untuk yang berada dalam kapal terbang tu, tuan-tuan kita kena ingat apa? Itu rezeki dia. Rezeki dia. Di antara orang yang mati syahid siapa? Orang yang mati lemas. Itu rezeki dia tuan-tuan. Walaupun kita kata kesian, maknanya rezeki dia mati syahid. Cuma dia bukan mati syahid akhirat, dunia akhirat kan. Dia kalau jumpa mayat dia kena mandikan, sembahyangkan. Tetapi dia dapat pahala syahid tuan-tuan. Dan satu lagi, mungkin dalam masa kan dia, kalau kita tengok dia patah balik kan, dia patah balik sampai ke Laut Hindi tu makan masa juga kan. Maknanya mungkin dalam keadaan itu
mungkin berlakulah yang kecemasan. Kita ni orang Islam biasa kalau cemas apa tuan-tuan? Allah, Allah. Mungkin ada yang azan, ada yang syahadah, kan? Nabi kata apa? Mereka yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah tadkhulul jannah, masuk surga. Kita mengharapkan itu tuan-tuan. Kita harapkan itu. Kan mungkin berlaku kecemasan tu, kita biasa orang kata jahat-jahat manusia pun bila kecemasan tu dia ingat Allah. Moga-moga di akhir kalamnya mengucap itu rezeki dia dah. Rezeki dia. Itu muhasabah kita lah, ya. Sebab tu kalau kita orang Islam, ya, walaupun orang kata kita sedih, ya, tapi dalam sedih tu kita redha. Nah, sebab tu disebut apa? Bila kita, ya, menjadi orang yang muslim, yang bertakwa, bila diuji dengan kesusahan kita sabar, itulah pahala. Bila diuji dengan kesenangan kita bersyukur, itulah pahala. Yang mana insyaAllah, ya, kita mengharapkan ada kebaikan, ya, untuk semua pihak, ya. Yang mana yang macam kita muhasabah, ya, yang kita muhasabah, ya, yang emas, yang kerajaan, kita muhasabah. Kalau yang mati, yang dah berada dalam kapal terbang tu, ya, rezekilah kita mengharapkan, kita doakan moga-moga dia ditempatkan, ya, orang-orang yang soleh insyaAllah. Kita teruskan dengan apa, berdoa tuan-tuan, ya. Mana kalau kita tengok yang tadi, kita belum tentu, istilahnya kita belum tentu. Tuan-tuan dikasih sekian, itulah, ya, sebut sedikit mana kita akan ambil juga isu semasa ni, ya, supaya kita dapat menghadapi tuan-tuan dengan cara orang bertakwa. Ya, jangan kita salahkan sana, salahkan sini, ya. Dalam keadaan Allah Ta'ala uji kita, kita buat maksiat Allah, ya. Okay, tuan-tuan dikasih sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, karangan Imam Al-Ghazali. Dalam kitab ni yang saya tanda ni muka surat 18, ya. Saya punya jawi. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang lepas kita masih membincangkan tentang, ya, kelebihan menuntut ilmu, ya. Kita masih dalam mukadimah. Tetapi kita bincangkan tentang hasutan syaitan, ya, dalam kita belajar, ya. Kemudian pada malam ini, ya, dan ketahuilah bahawasanya manusia di dalam menuntut ilmu itu terbagi kepada 3 keadaan. Imam Al-Ghazali membahagikan dalam kita menuntut ilmu ni ada 3 macam orang. Ada 3 jenis orang. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Dia belajar, ya, untuk bekalan ke akhirat. Yang pertama macam mana? Yang pertama kerana tuntutan agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu. Apa makna fardu? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi sebab itu kita belajar. Kenapa belajar? Ya, sebab tuntutan agama. Ya, bukan sebab apa belajar? Biar pandai. Pandai itu bukan hak kita, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita pandai, pandai. Ya. Sebab pandai ni macam kaya. Kaya ni bukan hak kita. Berapa ramai orang yang rajin tapi tak kaya-kaya. Ya. Berapa ramai orang yang belajar siang malam pagi petang tapi tak pandai-pandai istilahnya. Ya, periksa tak lulus-lulus. Kawan saya ambil SPM 14 kali, tuan. 14 kali. Sekali dengan yang Julai lah. Orang Melayu tu, ya, bahasa Malaysianya tak lulus. Tapi alhamdulillah sekarang jadi guru besar lah. Tahun 94 saya jumpa dia dekat Maktab MPI. Waktu itu itulah dia kata 12 kali ke apa. Itu dia masuk MPI pun atas nama sebab Jais masa tu. Guru-guru sekolah agama yang ada SPM semua dia boleh terselit. Saya ni Ustaz, kalau ikutkan tak boleh masuk sini sebab bahasa Malaysia saya tak ada lagi. Ya. Tapi dia merayu, dia kata tak apa. Pihak pimpinan saya kata tak apa. Kau sambil belajar sambil ambil PM. 14 kali. Itu yang pertama, ya, maknanya kita belajar tu kerana tuntutan. Yang kedua, kita niat bila kita belajar,
ya, kita akan dapat ilmu. Dengan ilmu tu, ya, kita beramal. Sebab amalan yang berpandukan ilmu, ya, amalan itu akan dijadikan amalan yang sahih, amal yang betul. Sebab amal yang tidak dipandukan dengan ilmu, ya, seperti abu yang berterbangan. Al-amalu bila ilmin ka'aba'an mansurah. Amal yang tidak disertai dengan ilmu seperti debu yang berterbangan. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya nak mendapatkan keredaan Allah. Jadi tuan-tuan, kita datang nak belajar ni untuk cari redha Allah, dan untuk negeri akhirat, untuk cari pahala. Mudah cakap. Walaupun dalam pengajian ahli sofi ni, belajar kerana nak cari pahala, syirik. Tapi kalau makam fiqh, memanglah pahala tu. Sebab Allah Ta'ala menyebut, orang yang beramal akan diberikan pahala, ganjaran yang banyak. Dan satu lagi tuan-tuan, kita beramal ni tuan-tuan bukan semata-mata nak beramal, tetapi kita nak memberatkan pahala. Sebab itu amal yang kita buat, ibadat yang kita buat mesti pandu dengan ilmu, supaya ibadat kita betul, ikut syariat, ikut peraturan dia. Bila cukup syariat dia, maka pahalanya penuh. Istilahnya kan, bila kita sembahyang contoh, kita sembahyang, rukunnya cukup, sunatnya cukup. Jangan pula kita sembahyang, dalam sembahyang kita buat benda yang makruh. Bila benda yang makruh nampak lengkap, tetapi banyak tempat-tempat yang lompong, yang tak ada pahala. Tempat-tempat yang lompong, di antaranya membaca Fatihah sambung makruh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, makruh. Apa makna makruh? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Maknanya kalau tak sambung macam tu dapat pahala. Jadi tak payah sambung lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Pahala tak sambung. Fatihah tu pahala lain, pahala tak sambung itu pahala. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, makruh. Tak batal, tak rosak pun Fatihah tu, tapi makruh. Allah Ta'ala tak suka. Itu contoh. Satu lagi, kita baca Fatihah kadang-kadang bila kita tak mengaji, kita ingat baca Fatihah ni asal baca Fatihah. Rupa Fatihah ni macam baca kita Al-Quran yang lain, kena ada tajwid dia, kan? Yang 2 harakat, yang 6 harakat, yang wajib 6. Ini kadang kita tak ada harakat. Bismillahirrahmanirrahim, him ujung tu, yang ujung tanpa imam dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Yang ujung tu apa hukumnya? Mad arid di sukun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ujung mad arid di sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tengok kita baca laju ke tidak. Paling tidak 2. Ini tak ada harakat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tengok, nak bagi markah berapa tu? Tak betul makna bacanya. Paling kurang 2. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kalau kita baca sendiri mungkin Bismillahirrahmanirrahim, apa imam? 4 atau 6. Afdol 6. Ini tak ada harakat. Itu yang kadang-kadang kita sembahyang rasa dah banyak dah sembahyang kita buat, dah lama dah kita rasa kita sembahyang kita buat,
Rupanya ada bacaan Fatihah kita tak betul. Sedangkan Fatihah itu rukun dalam sembahyang. Rukun sembahyang. Itu satu. Yang kedua, contoh masbuk. Orang masbuk. Contoh masbuk dengan muafiq. Ini biasa kita berlaku kan. Datang lewat. Ada setengah orang dia tunggu. Dia datang tu Pak Imam dah rokok kan. Maka dia pun tunggulah Pak Imam naik untuk rakaat kedua, sebab dia nak sama waktu imam qiyam. Hukumnya makruh. Tunggu makruh. Sebab apa? Kamu dah berada di lubuk pahala. Itu bahasa saya tu, lubuk pahala. Sebab di mana-mana tempat kita ikut imam, di situ mula pahala. Mula pahala jamaah. Tiba-tiba kita tunggu. Sepatutnya kita boleh dapat rokok dengan imam, ataupun kita boleh dapat sujud dengan imam. Tapi macam tak selesa kan. Kata dia, alah aku buat pun bukan dapat rakaatnya kan. Maka dia pun tunggulah imam naik makruh. Padahal kalau kita mula Allahu Akbar, berapa banyak dah kita dapat pahala. Pahala dapat rokok bersama imam, pahala dapat i'tidal bersama imam, pahala dapat sujud yang kita tunggu tadi tu. Tengok. Oleh kerana tak ada ilmu, kita buat begitu. Maknanya kerugian. Tapi bila kita ada ilmu, kita tahu. Maknanya kita kena ikut imam. Di mana kita sampai, terus ikut imam. Di situlah mula pahala berjamaah. Kan? Itu contoh-contoh. Contoh-contoh maknanya perlunya ilmu. Sebab tu kita niat untuk cari redha Allah. Sebab bila kita belajar, kita tahu, maka insya-Allah ibadat yang kita buat yang dipandu dengan ilmu tadi, insya-Allah ibadat itu yang berkualiti. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Golongan yang pertama ni golongan orang yang beruntung. InsyaAllah kita lah tu. InsyaAllah kita. Okey, yang kedua, golongan yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Ni dunia ni. Bila belajar dia tanya, ada sijil tak? Dia tanya, ada sijil tak? Sebab dia nak gunakan sijil tu. Ataupun mungkin belajar ada makan ke tidak? Misalkan lepas kuliah ada makan tak? Kalau tanya, mana tanya tuan-tuan, untuk sebagai hiburan je lah. Kalau tak ada pun dia datang juga. Kalau ada pun dia memang datang. Tapi kalau tanya tak ada, tak payah datang lah, cari tempat lain. Itu masalah. Yang itu masalah. Maknanya dia nak keuntungan dunia. Ataupun mungkin keuntungan dunia macam-macam kan, ataupun dia kata untuk mendapat kemuliaan, untuk disanjung, untuk orang cakap kita ni campur dengan orang masjid. Kalau kita tak pergi masjid, nanti orang kata kita tak campur orang masjid. Itu pun maknanya ada kepentingan dunia. Tapi tuan-tuan, dalam kitab-kitab ni pun nanti akan mungkin insyaAllah jumpa nanti, memang bila mana kita beribadat, syaitan akan kacau kita begitulah. Mungkin daripada rumah tu betul tengah jalan, ataupun bila dah duduk dalam majlis tu tertik gitu, terlintas. Itu memang memang syaitan sentiasa mengganggu. Yang lepas saya dah sebut dalam kitab Sirrus Salikin sebut, syaitan ni dia ada berapa, 11 pasal, 11 langkah dia nak kacau orang. Dia kacau macam ni, orang ni tak nak, dia buat cara lain. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah ke-11. Langkah ke-11 tu, dia nak kacau orang tu supaya tidak beribadat. Orang tu masih tetap juga dibiarkan beribadat. Tapi selepas sehari, selepas 2 hari, dia kacau juga. Macam mana? Ketika duduk nyembang-nyembang kat kedai kopi, dia ceritalah, semalam saya mengaji, kalau saya tak mengaji, ungkit benda yang kebaikan yang dibuat waktu itu langkah yang terakhir syaitan nak goda kita. Sebab apa? Bila kita ungkit, maknanya menunjukkan tidak ikhlas, riak.
riya, ujub, bangga diri. Semua sifat-sifat mazmumah ni dia memakan pahala kita. Memakan pahala kita. Itu langkah syaitan. Bukan setakat dia mula-mula janganlah sembahyang macam kan. Kita pun buat juga. Kalau orang yang biasa ke masjid, tak lut tu kan. Sampai langkah ke-11. Sampai orang tu berjaya buat dah. Mungkin selepas 3 hari, mungkin selepas seminggu, dia ungkit benda tu, habis. Maka berjaya syaitan mati. Ada orang dia pada langkah pertama dia, ya, nak pergi masjid rasa alah kan cuti hari ni contoh. Tak pergilah. Dia, ataupun tak pergilah. Kan dah seminggu ni tak sembahyang kat rumah. Pun dia pun okeylah. Maknanya langkah pertama kalah dah. Ada yang langkah ketiga, keempat baru kan. Ada yang sampai langkah 11. Ya. Tunggu. Ada maknanya mendapat keuntungan yang segera, yakni dunia, dan untuk mendapat kemuliaan, untuk mendapat pangkat, untuk mendapat harta benda. Tengok niat. Kalau ada niat yang begini, masuk dalam golongan yang kedua. Sedangkan ia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Dia tahu dah, kalau belajar ada niat macam ini tak betul. Dia faham, dia tahu. Dia tahu dah. Maknanya kalau ada niat begini, ada niat nak cari pangkat, ada niat supaya disanjung orang, ada niat untuk dapat harta. Saya tengok kalau kampung tuan, kat sini saya tak perasan lah. Kalau kampung tu saya dah perasan lah. Bila nampak kadang-kadang dulu dia tak ada, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada rajin sembahyang maghrib, ada isyak, ada kuliah, ada kan. Sebulan, 2 bulan. Lepas tu dia pun bagilah surat jemputan. Dia buat kenduri kahwin anak dia. Lepas kenduri hilang. Rupa-rupanya dia buat baik tu ada makna. Nak tonjol diri supaya jangan diboikot nanti majlis dia. Ini dah 2-3 orang ni. Sejak saya jadi nazir ni saya perasan tu. Mula-mula yang saya perasan tu, bila dia tak ada saya tanyalah. Saya tanya Pak Imam ni orang veteran lah, lama lah. Dia lebih maknya kan. Alah Ustaz, orang jenis sini saya tahu lah. Dia datang dulu sebab dia nak kenduri. Jadi dia plan dah nak buat kenduri 2 bulan lagi dia tunjuk muka. Memang ya, lepas saja program dia, tak. Orang Jawa kata orang normal. Tak tunjuk muka dah. Apa tak tunjuk muka? Besok tahun 2-3 tahun lagi nak buat kenduri, nampak lagi. Tu dah ada. Dekat kampung saya ada jenis macam itu. Maknanya dia nak sesuatu. Nak sesuatu. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Bahaya ni orang macam ni. Maknanya hadirnya tu kerana sesuatu dunia. Untuk dunia. Ini bahaya. Jikalau ia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, jahat di akhir. Tuan-tuan, yang kita takut tuan-tuan, di akhir kehidupan kita, di akhir usia kita, bukan di awal. Bukan di awal. Sebab Allah Ta'ala nilai di akhir. Di awal ni semua orang memang lahirnya dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tetapi yang dinilai nanti di akhir. Sebab tu sahabat-sahabat tengok, kalau nak kira di awalnya dulu, ada di antaranya orang yang paling jahat. Umar Al-Khattab pernah tanam anak hidup-hidup, tetapi di akhirnya manusia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang
masuk Islam dan sebagainya, ya. Kita khawatir, sebab tu kita nak jaga akhir, ya. Jangan sampai su'ul khatimah, jahat di penghujungnya. Yang kita nak husnul khatimah, baik di akhirnya. Macam yang saya sebut tadi tu, moga-moga yang dalam kapal terbang tu baik, insya-Allah. Kita mengharapkan dia sempat istighfar, dia sempat takbir, dia sempat syahadah, insya-Allah moga-moga. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah, sama ada Allah nak maafkan atau seksa, terpulang pada Allah. Tetapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, maka bolehlah ia dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang beruntung. Tapi pengalaman tuan-tuan, ya, saya sebut tu, saya buat kajian, kajian sikit, ya. Orang kampung ni, ya. Orang kampung ni yang dah tua-tua, dia balik ke masjid. Waktu mudanya dulu pun orang yang selalu ke masjid, kalau tak selalu ke masjid pun dia pernah ke masjid. Tu orang kata apa? Balik ke pangkal jalan, ya. Maknanya dulu waktu muda-mudanya pun, ya, ada majlis kat masjid, dia sampai, ya, sembahyang berjamaah walaupun tak tiap-tiap hari, ya, patut-patutlah, ya, pergi masjid, pergi surau sembahyang jamaah, patut-patutlah. Tapi kalau yang tak nampak langsung masjid, surau, sembahyang jamaah langsung tak nampak tuan-tuan, sampai tua pun memang macam itu. Pasal ayah saya umur 85, dia jadi tempat rujukan saya. Ada 2-3 orang yang saya buat kajian, ya, sekarang dah tua, bekerja macam dulu juga. Maghrib tu dengan apa sebut kereta tarik dia tu, apa kereta apa nama, kensorong yang dibuat sendiri tu kan, dengan rumput bagi lembu. Yang peliknya maghrib tu, maghrib baru balik. Bukan dia kerja dengan orang nak panskar, tak ada kan. Sepatutnya carilah awal-awal, janganlah maghrib balik. Yang peliknya maghrib baru balik, kerja sendiri. Bukan terikat dengan panskar ke, terikat dengan kerja lain, tak ada, sendirinya. Saya tanya ayah saya, waktu mudanya macam mana? Macam itu, masjid tak nampak. Ada yang ayah saya cerita, mak bapak dia pun macam itu juga dulu, jenis yang tak sembahyang. Bapak dia pun jenis yang main teruk dulu. Bapak saya cerita, bukan maknanya saya cerita dia, saya tanya gitu untuk kajian saya. Sebab tu saya berani sebut tuan-tuan, ya, bila kita tak pergi masjid, bila kita tak pergi surau, bila kita tak pergi sembahyang jamaah, bila kita tak mengaji, kita mewariskan sifat itu kepada anak-anak. Maknanya kita akan meninggalkan pusaka, bukan harta, tetapi perangai. Perangai kita itu akan jadi pusaka anak-anak kita. Kalau kita datang masjid, ya, kita mati, insya-Allah perangai kita itu akan dipusakai oleh anak-anak kita dalam masjid. Walaupun mungkin masih muda dia nakal, dia tak pergi masjid, insya-Allah waktu tua dia balik. Orang kata balik ke pangkal jalan. Sebab tu kita mengharapkan tu, ya, memang kita kadang anak-anak kita tengah remaja, kita nak bawa ke masjid pun payah kan. Tapi kita doa, mak bapak doa, insya-Allah nanti, ya, dia akan balik kepada perangai mak bapak dia. Tapi kalau mak bapak dia tak pergi masjid juga, siapa yang nak doakan? Istilahnya kecualilah anak itu mendapat hidayah, kan? Mungkin disebabkan bila dia ada orang yang menasihatkan dia. Sebab tu kita nak harap anak kita baik, kita dulu. Sebab kalau kita mati, itulah harta. Rasulullah mati tak tinggalkan harta, tetapi Rasulullah mati tinggalkan apa? Islam. Itu yang kita wariskan, yang diwariskan kepada kita ambil. Saya buat kajian tuan, ya, kat kampung.
Ada yang tua-tua tak sampai masjid langsung. Ada Jumaat tak pergi. Itu yang saya cerita, mungkin saya cerita lah mungkin, ataupun saya cerita tempat lain. Hidupnya do'if, tuan-tuan. Orang tak sembahyang, orang tak kenal Allah ni, kalau istilah orang Jawa kata, orang tak kenal kulon. Kulon tu arah kiblat. Tak kenal sana arah kiblat, tak kenal kiblat. Hidupnya susah. Kita buatlah sumbangan. Apa kita buat dulu? Kasih Ramadan. Kan, sumbangan kasih Ramadan. Kita tak sempat lah, kita tengah hari lepas zuhur kita bagi. Bawa rumah tu, Pak Imam, Pak Nazir, ada 2-3 lagi HJK, bawa. Bagi salam, Assalamualaikum, 2-3 kali bagi salam. Anaknya yang kecil tu, dia 3-4 tahun tu, keluar. Kata, bapak ada orang kampung kan, Pak ada orang tu. Jadi Pak Imam tanya, bapak mana? Bapak tengah makan. Bulan Ramadan tengah hari. Bapaknya dibagi salam, bapaknya tak keluar, anaknya keluar. Bapaknya mana? Bapak tengah makan. Pak Imam tanya Pak Nazir, Pak Nazir macam mana? Baliklah, bapak bagi. Balik tak. Itu ini cerita betul ni. Cerita betul. Jangan sampai tahap orang kata tahap gaban. Saya selalu gunakan istilah patut-patutlah. Kita patut-patutlah. Mungkin tak boleh datang masjid hari-hari, tapi patut-patutlah. Ini sampai tak pernah kan, tak ambil peduli. Ya, saya tengok orang ni, kematian pun dia tak peduli kan. Kalau kenduri kahwin, saya tak pastilah. Mungkin pasal saya selisih kan, dia mungkin tak nampak dah. Tapi kalau kematian, pasal dia datang Lombok kan, dia tak ada datang satu-satu kan. Kita datang uruskan sampai habis, tapi tak pernah nampak. Tapi kalau kenduri kahwin itu pasal datang, kita datang, saya tak perasan pula. Ada 2-3 orang begini. Jumaat dia tak pergi. Kita takut su'ul khatimah, di akhir hayatnya jahat. Jadi insyaAllah kita mengharapkan supaya kalau mungkin ada berlaku itu, sempat kita mendapat taufik. Taufik ni keupayaan untuk beramal. Hidayah dapat petunjuk. Hidayah ni dapat petunjuk. Taufik ada kekuatan untuk buat. Sebab tu kita selalu cuma kita terbalik selalu taufik dan hidayah. Sepatutnya hidayah, taufik. Hidayah dulu baru taufik. Berapa ramai orang yang tahu sembahyang fardu tapi tak buat. Itu maknanya tak dapat taufik. Hidayah dapat, tapi taufik tak dapat. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Sebab itu kita diajar oleh Rasulullah, sebelum tidur kita istighfar, bertaubat, muhasabah diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kita tidur tu terus tidur, supaya maknanya kita dapat kalau ada kesalahan kita dapat diampunkan oleh Allah. Jadi untuk kita dapat diampunkan oleh Allah, kalau ada salah orang lain terhadap kita pun kita maafkan dululah, supaya jangan besok di akhirat menjadi beban kita pula. Tuan-tuan, bila kita ada masalah dengan orang, di akhirat nanti kita kena cari. Sebab orang yang mengucap 2 kalimah syahadat akhirnya akan masuk surga. Jadi kalau dia nak masuk surga cepat, dia kena settlekan benda yang ada masalah dengan orang lain, dengan manusia. Cuba bayangkan di pada masa nanti kita nak cari, sedangkan di tempat itu dihimpunkan manusia daripada awal sampai akhir manusia. Berapa banyak kita nak cari orang,
kat kota warisan nak cari orang politik kan dah. Kalau tak tahu time dia kan. Itu yang kedua, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga iaitu orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Dia gunakan ilmu itu untuk menghimpunkan harta benda dan kemegahan. Ini kita tengok juga tuan. Sekarang ni banyak berlaku. Ilmu ni tak kira lah ilmu Islam ke ataupun segala ilmu. Saya sebut selalu lah, bila kita mengucap dua kalimah syahadah tuan-tuan, tidak ada perbezaan antara dunia dan akhirat. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, ya, semuanya termasuk dalam akhirat. Sebab bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita adalah ahli ibadah. Itu selalu saya ulang, kita adalah ahli ibadah. Semua pekerjaan kita terbagi kepada dua. Sama ada disebut ibadah khusus, iaitu ibadah yang ditentukan khusus, solat, sembahyang, puasa, zakat, haji, buat baik kepada ibu bapa, yang dah ada hukum dalam kitab. Ataupun yang kedua disebut ibadat umum. Ibadat umum maknanya apa sahaja yang kita buat, yang kita rasa nak baik, nak dapat baik. Apa dia? Tidur, ibadah. Kenapa tidur? Kalau tak tidur pening kepala kan? Kan tidur tu nak sihat, baik. Sebab itu sampai masuk tandas pun ada pahala. Maka masuk tandas pun ibadah. Kan? Nak masuk tandas, baca doa, masuk kaki kiri, dekat tandas, ya, tutup. Jangan qada hajat pintu terbuka aja. Orang masuk nanti ada yang pengsan. Masih ada. Jangan masuk bawa handset yang ada tengah mengaji misalnya. Sebab itu orang yang berwudu dalam tandas, kadang-kadang rumah kita dah beli rumah, dia buat macam itu. Nak buat macam mana kan? Orang kata rumah mampu milik kan? Tandasnya kat situ, paipnya kat situ, mandi kat situ. Jadi waktu kita nak ambil wudu, jangan baca kuat-kuat, jangan niatnya kuat-kuat dalam hati. Sebab bila kita sebut Allah dalam tandas, haram. Walaupun nak wudu ni ustaz, yalah nak wudu lah, tapi kamu wudu dalam tandas. Maknanya dalam tandas tu ada halal, ada haram. Maknanya dalam tandas juga ada ibadah. Kalau dalam tandas ada halal haram, dalam tandas ada ibadah, apalagi kat tempat bisnes, apalagi kat kebun, apalagi kat pejabat yang kita memang cari duit untuk nafkah. Bagi nafkah anak bini ni wajib lagi hukumnya. Tengok, mana orang yang mengucap dua kalimah syahadah, tak ada istilah beza. Ini pekerjaan dunia, ini pekerjaan akhirat. Ustaz, saya ambil rasuah ni ustaz, bukan untuk makan ustaz. Yang tak boleh kan untuk makan. Saya buat isi minyak aja ustaz. Boleh terima tak? Yang kamu isi minyak tu, lepas tu kamu pergi kerja tu, lepas tu dapat gaji kamu makan, tak sama? Sama lah. Pasal nak asing-asingkan. Itu macam orang yang jenis bid'ah-bid'ah pun macam tu juga lah. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Engkau makan nasi tak bid'ah. Ini bukan ibadah ustaz. Makan nasi bukan ibadah. Makan nasi ibadah lah. Untuk apa? Untuk sehat, untuk kita boleh ibadat, untuk kita boleh sembahyang. Kan? Kita rasa makan nasi ibadah bila tuan-tuan? Bila bulan puasa. Waktu itu nak buka puasa rasa makan nasi ni ibadah. Mana ada orang bulan puasa yang tak tunggu makan? Dia tunggu makan 15 minit lagi tu dah tunggu. Sebab dia rasa makan nasi waktu itu ibadat. Waktu lain makan nasi bukan ibadat. Ada pula gitu.
Itu dalilnya tuan. Maknanya bila kita mengucap dua kalimah syahadat, semua benda yang kita buat tu akhirat. Jangan pula kita asing-asingkan. Itu yang ulama fiqh kata apa? Islam itu terbagi pada 4, ibadah, akidah, ibadah, muamalat, munakahat, jenayah. Itu sampailah nanti masalah ibadat kita, masalah muamalat sosial, kan? Muamalat ni berkira bicara masyarakat, itu sosial, itu ibadah. Munakahat, bab-bab nikah kahwin, daripada nak berisik apa semua, itu semua ibadah. Sampai beranak, kan, nak beranak, mengandung apa semua itu ibadah. Nanti dah lahirnya anak, adanya pula apa nama tahnik, kemudian kekah, ibadah semua. Jangan kita rengan-rengankan kekah tu. Bila kita tak akikah anak kita, tuan-tuan, walaupun hukumnya sunat muakkad yang disebut oleh Rasulullah, akikah tu umpama apa, cagaran. Siapa yang tidak mengakikah anaknya, ditakdirkan anaknya anak yang soleh, kita tak dapat syafaat daripada anak. Kita tak akikah anak kita, ditakdirkan anak tu anak yang soleh, kita tak dapat syafaat. Itu yang kata cagaran tu. Sebab tu maknanya sunat muakkad. Laki-laki, kita kadang-kadang tak buat akikah ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ilmu jugalah. Bila dapat mula-mula anak sulung laki-laki, biasanya anak sulung ni ekonomi tak mantap kan, biasanya lah, baru kerja kan, hutang banyak, PTPTN lagi kan, hutang banyak. Jadi nak akikah tu anak laki-laki 2 ekor, kambing 2 ekor, 700 kali 2 1400, koman-koman 700 kan. Kalau lembu pun satu bahagian 300 dah 600. Nanti nak bayar sewa rumah, bayar tu. Memang sunat 2 ekor, tapi memadai seekor kan, yang memberati. Ulama ada memadai seekor, tapi sunat 2 ekor, tapi memadai seekor. Sunat kalau ada mampu 2 ekor. Tapi jangan pula tak mampu 2 ekor langsung tak buat. Seekor mampu, tapi nak buat 2 ekor tak mampu, nak buat yang afdal tak mampu, tak payah buat. Jangan, itu silap namanya. Itu silap namanya. Kita banyak biasanya tu, bila nak buat yang terbaik tak mampu, tak payah buat langsung. Sedangkan kaedah kita, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Misalnya ada masjid nak buat, tambah masjid apa, kita pun jual wakaf kan, satu nama 100, tak boleh nak bayar 100, kita pun tak payah buat lah. Habis 1 unit 100, aku tak mampu. Yang 1 unit 100 tu yang keluar sijil kan, bagi RM10 pun diterima kan, bagi RM10 pun terima, cuma tak keluar sijil aja. Tapi dengan Allah Ta'ala itu yang paling baik, kalau ikhlas kan, dah mampu kita banyak tu. Ni jadi maknanya yang ketiga ni, orang yang telah dikuasai syaitan, dia belajar tu kerana nak dapatkan ilmu, supaya dengan ilmu itu dia dapat kaya raya. Ni kena kita pun jaga-jaga, mak bapak ni jaga. Jangan kita tanam dalam diri anak kita tu, kita tarbiyah anak kita dengan ni, kau belajar betul-betul. Besok kalau tak ada pelajaran, kau nak duduk macam kerja tak ada apa semua, tengok. Kita latih dia, kita tarbiyah anak begitu.
Kau kerja belajar baik-baik, belajar biar pandai. Bila pandai kau dapat CJ, bila CJ kau dapat kerja baik, kau dapat hidup mewah. Tengok, kita ajar anak kita belajar supaya dapat dunia. Bukan tak boleh, ya, tapi maknanya kena jaga. Sebab percakapan kita takut anak niat begitu. Ya, kena cakap belajar kerana Allah. Tapi kamu kena yakin, bila mana kamu belajar, ya, orang yang ada ilmu ini, Allah Ta'ala akan tinggikan darjatnya, ya. Allah Ta'ala akan jamin kehidupannya di dunia. Itu kena ajar begitu. Jangan kita ajar, ya, ambil ni, ambil sampai ijazah ada, master ada ni, kamu kerja baik, gaji banyak, hidup mewah, ya. Itu maknanya kita tanamkan niat pada anak, ya, dengan cara yang tak betul. Tapi kita tak rasa yang tu tak betul. Sebab apa? Lumrahnya begitu. Sebab tu kita kena apa? Betulkan yang biasa. Kalau benda tu biasa tapi salah, betulkan. Bukan salah semua, maknanya ada kesilapan lah, kurang cantik. Pasal saya yakin mak bapak yang bercakap pun dia tak niat lah gunakan ilmu tu untuk ni. Dia cuma nak merangsang anak supaya rajin belajar, supaya jangan malas, nak bagi motivasi je. Saya rasa niatnya tahap tu. Tapi kita khawatir anak yang terima tu tertanam dalam jiwanya begitu. Kalau tak ada ilmu, tak dapat habuan dunia, maka dia kejarlah ilmu tu. Sebab itu banyak yang belajar-belajar cuma nak dapat sijil straight A 20, ya. Tapi bila dia hidup dalam masyarakat, ya, dia tak boleh amal lah. Itu yang, ya, bila pandai, ya, jadi pegawai yang, ya, dengan rasuahnya, dengan masalah sosial, ya, dengan yang tak nampak masjidnya, tak campur dengan masyarakatnya, ya. Sebab dia dah duduk mewah lah. Duduk di rumah yang, ya, tengok iklan rumahnya pun takut, ya. Perumahan Seri Pajam dari 690,000. Dari itu duduk dah situ ada rasuah, ya, tak campur orang pun tak apa, boleh duduk lah. Jangan, ya. Okay, sikit lagi. Saya tak biasa kat sini, saya punya pengajian kat mana-mana saya harap 9. Okey, ya. Pengajian saya 9. Ia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia semata-mata. Buktinya itulah, bila dah dapat pekerjaan, tak nampak masjid, tak nampak majlis ilmu agama, tak nampak. Dia dah dapat istilahnya, ya, rumah dah dapat, jawatan dah dapat, ya, harta kereta dah dapat dah. Kereta sampai tak cukup garaj, ya. Itu tanda lah, alamat. Maknanya dia menuntut ilmu tu, ya, hajatnya untuk keuntungan dunia. Walaupun demikian, ia masih, ya, terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia rasa dia baik juga tu, ya. Sebabnya, ya, ada setengah orang baik ni, tuan-tuan, ya. Dia kata aku tak mencuri, ya, aku tak merompak, aku tak ambil duit orang, tak ada. Tapi masjid tak pergi. Ulama kata orang yang tak pergi masjid ni orang yang paling sombong. Sebab Allah Ta'ala panggil tak nak datang. Hayya ala solat, hayya ala solat, sehari 5 kali tak nak datang. Orang paling sombong. Bukan setakat hayya solat lagi, dia kata hayya ala falah, kau datang sembahyang aku bagi kejayaan. Kau tak percaya? Allahu Akbar ujungnya kan, ya, Allah Maha Besar, Allah kata. Kau tak percaya lagi dia? Allah Maha Besar, Allah boleh bagi, ya. Tapi dengar tu tak masuk, tak masuk dalam hati. Dia rasa baik juga walaupun tak pergi masjid, ya.
Ini terpedaya dengan syaitan, dia rasa baik. Kerana ia masih lagi pada zohirnya, menyerupai para ulama, menyerupai orang baik-baik lah. Itu saya sebut tadi. Dia tak mencuri, dia tak merompak, dia tak tipu orang, dia tak rasuah, dia dapat kekayaan tu daripada usaha dia nampak itu. Ia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Ini lagi malang lah. Misalnya dia pakai lebih daripada ulama misalnya, jubah misalnya kan, ataupun songkok, kopiahnya apa semua nampak, tapi masjid tak pernah pergi. Kalau cerita kat kedai kopi, tentang agama semua dia tahu. Semua tahu. Padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haloba, dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Itu yang tak sempat masa. Kalau tak saya nak cerita, mungkin dah cerita tapi tak perasan lah. Tempat lain saya dah cerita. Ini cerita kat kampung saya juga lah. Mungkin saya cerita lah dulu. Yang kebunnya 48 ekar, pergi haji sekali je. Dia pergi haji tu rasa susah. Dia kata, aku sampai bila tak akan pergi Mekah tu. Rupanya sampai mati tu kan. Dia ajak pergi umrah, tak nak dia. Kalau tak tutup, dia rasa susah. Dia senang. Tapi dulu masa dia pergi, tahun 82 dia pergi. Mungkin waktu tu susah lah. Dia terkeluar. Itu pun yang cerita bapak saya, sebab dia pergi dengan bapak saya tahun 82. Dia pergi satu kapal kat sana, satu tempat. Orang kata satu. Masa tu bapak saya kata susah lagi. Masak sendiri lagi, bukan macam sekarang ni. Kat sana masak sendiri, pagi kena cari pasar, cari ikan apa semua, masak. Gile-gile orang yang masak. Jadi dia kata dia tak pernah masak, tiba-tiba kat sana kena giliran masak. Dia kata susah pergi Makkah, buat haji susah. Kemudian aku tak nak pergi lagi dah. Harta banyak. Bila dia meninggal ni, kat rumah dia ada jaguar sebiji, tak ada orang usik. Jaguar sebiji, ada kereta madu 3 pun ada. Kereta Piramli madu 3 tu ada. Kalau tuan-tuan minat kereta antik tu boleh lah. Dia kecil-kecil. Ini masalah. Anaknya ada yang nak minta rumah PPRT. Bapaknya kebunnya 48 ekar, anaknya nak minta PPRT. Datang rumah minta sign. Saya kata saya tak nak sign. Awak minta kat bapak awak dulu. Kalau dia tak bagi baru saya. Anaknya bapaknya kata apa? Aku dulu nak dapat harta yang aku dapat ni, aku usaha sendiri. Engkau nak dapat, usaha sendiri. Dengan anak itu sepatutnya kalau dibagilah kan. Kalau dia jual 10 ekar misalnya, seorang dibagi setengah ekar, dibuatkan rumah pun cukup lah kan. Anak duduk tu jariah datang kan. Dia meninggal ni dah masuk. Sekarang ni dah setahun lebih kot dia meninggal. Saya baru ni tanya, harta masih belum cukup jumpa kat mana. Ada yang tak jumpa lagi hartanya. Maknanya belum terurus. Waktu saya kursus dulu, harta ni bila kita meninggal, kita tinggalkan harta. Bila harta belum diurus, masa di KIV belum dimanfaatkan dengan anak-anak kita, maka harta tu tertahan. Kita tak dapat lagi sahamnya. Jariahnya tak dapat sebab tak dimanfaatkan. Kalau misalnya berlaku pergaduhan antara anak-anak, yang berdosa siapa? Si mati. Sebab harta tu harta si mati. Kena ingat tu. Okey, sikit lagi. Lewat dah tu ya. Ini cukupkan, sampaikan push stop dia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu daripada helah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah, kerana ia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik.
Ini kita takut apa? Masuk dalam golongan orang yang panggil jahil murakab. Jahil dua lapis. Dia jahil, dia tak tahu yang dia ni tak tahu. Dia ni jahil sekali dan dia tak tahu yang dia ni tak tahu. Dia rasa dia tahu, padahal dia tak tahu. Ini namanya jahil murakab. Dia ni tak betul dah, tapi dia rasa dia betul. Tu jahil, tapi dalam masa yang sama dia tak tahu yang dia ni tak tahu. Padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Wallahu a'lam. Nauzubillah, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tidak masuk dalam golongan yang ketiga ni. Kalau yang golongan yang kedua tu alhamdulillah masih lagi. Walaupun mungkin kita buat kesilapan, tapi rasa teringat lagi kita sempat bertaubat insya-Allah. Kalau boleh golongan yang pertama, mana kita belajar semata-mata nak cari redha Allah untuk kepentingan akhirat insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sebagai tazkirah, peringatan diri saya dan juga tuan-tuan dalam kita nak menghabiskan waktu yang Allah Ta'ala bagi pada kita di atas muka bumi ini, supaya kita gunakan yang semaksimum mungkin. Kerana apa yang kita buat di dunia sebenarnya itulah bekalan yang kita akan dapat, yang kita akan dapat bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang Islam ni tempat nikmat dia bukan di dunia, tetapi di akhirat. Di dunia ni maknanya memang kita diberikan kesusahan, kerana dengan kesusahan itu adanya kesabaran. Kesabaran itulah pahala yang paling tinggi, tuan-tuan. InsyaAllah, wallahu a'lam. Semoga kita mendapat redha Allah dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini ya Allah pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.